Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani yang dirakamkan khas di satu tempat yang begitu indah ini, iaitu di sebuah kelab golf yang berada di dalam kampus Universiti Utara Malaysia di Sintok. Dan rakaman ini saya berterima kasih kepada pihak Universiti Utara Malaysia yang membolehkan rakaman ini berlangsung. Dan bukan saja itu, saya berjaya mencuri keluar sebutir permata mereka untuk saya diskusikan malam ini bersama dengan anda. Mungkin tak ramai yang mengetahui bahawa anda boleh menghantar anak-anak anda masuk ke Universiti Utara Malaysia dan keluar sebagai seorang profesional dalam bidang golf. Bukan saja sebagai pemain mungkin, tapi juga sebagai pengurus yang profesional. Dalam konteks itu, saya mengalu-alukan kedatangan Profesor Madya Azmi bin Syari. Terima kasih. Beliau adalah pengarah bagi Akademi Golf Nasional di UUM. Dan mungkin kita perlu berikan gambaran dunia dulu ya Prof ya, sebelum kita pergi. Kalau saya dapat data ke internet ni, lebih 55 juta pemain golf di seluruh dunia, di negara yang membangun dan sekarang ni ramai yang mengkategorikan Korea Selatan sebagai negara maju. Ada 9,000 lebih jurulatih profesional golf, dan negara mereka tak sebesar negara kita pun dalam konteks itu, rakyat dan sebagainya. Dan untuk itu, ia memberikan saya sedikit rasa curiga dan ingin tahu, sebenarnya lebih kepada ingin tahu yang mendalam, kenapa Universiti Utara Malaysia memilih golf sebagai satu bidang khusus untuk dikeluarkan mereka yang ada ijazah, mungkin sarjana dalam bidang golf ini. Mungkin bukan saja pemain tetapi juga kumpulan sokongan seperti pengurus dan sebagainya. Apa niat dan apa konsep besar itu Prof dalam usaha murni UUM ini? Okay, terima kasih Cik Amarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab soalan itu, saya rasa elok saya bagi senario sikit lah ya. Senario macam mana kewujudan Akademi Golf Nasional Universiti Utara Malaysia ini. Okey, pada tahun 2010 ya, 2010 Kementerian Pendidikan Tinggi pada masa itu, KPM, telah melantik Universiti Utara Malaysia sebagai satu pusat kecemaran golf, sukan golf. Ini merupakan di antara sukan nasional yang dikenal pasti UUM Golf. Kalau universiti lain tu macam tenis, bola sepak, takraw and so on lah, tapi UUM itu sebagai pusat kecemaran sukan golf. Dan tujuan pada masa itu kementerian ada dua tujuan utama. Pertama, untuk melahirkan educated dan knowledgeable golfer yang lahir daripada universiti. Dan yang kedua, untuk menyokong nasional atau sukan nasional dalam bidang golf. Diharapkan pada tahun 2015 kita akan dapat melahirkan 30% national player. 30% national player, dan kita ni golf lah sukan nasional sekali itu. Itu dua objektif utama yang diamanahkan oleh KPT kepada UM. Kita menerima amanah itu, tanggungjawab itu, dan kita yakin bahawa kita mampu untuk melahirkan benda itu. Dengan amanah yang diberi oleh KPT pada masa itu, kita rasa inilah ruang untuk universiti peranan dalam industri golf ini, not only untuk mencapai matlamat KPT itu. Sebab pertamanya kita universiti pengurusan, why not kita extend sikit kata perkara itu. Jadi untuk itu universiti berpandangan, why not kita tubuh Akademi Golf yang ruang lingkupnya kita expand sikit, bukan saja melahirkan atlet yang saya katakan tadi, tetapi melahirkan player-player yang berkaitan dengan pengurusan golf di Malaysia. Sebab kita lihat peluang ini ataupun ruang ini masih lagi boleh dimain, kerana senario kalau kita lihat di negara jiran example ya, kalau kita ke industri golf example di Thailand sebenarnya sumbangan dalam bidang yang berkaitan dengan industri golf ni 3 million a year sebagai national income. Di Malaysia ni saya dimaklumkan dengan 300 juta aja. Sedangkan 3 bilion, sini 300 juta. Banyak besar. Maknanya sebenarnya peranan sumber negara boleh lagi kita expand dari segi industri golf ni. Jadi saya rasa universiti berpendapat pada masa itu, why not bidang golf ni kita expand sikit daripada tadi, matlamat di kementerian tadi, kita expand sikit, melahirkan graduan yang berkaitan dengan pengurusan golf. Mungkin perkara pertama yang masyarakat akan fikirkan adalah sukan itu sendiri pun persepsinya terumbang-ambing. Kalau bola sepak sebagainya, orang mungkin melihat yang lebih tinggi, squash ke, pasal ada Datuk Nicole. Tapi kalau golf ni, ke mana paling tinggi kita pernah sampai pun? Dan kalau itu bukan bidang tradisi yang kita kuat, kenapa sekarang kita nak memulakan ni? Kerana mungkin mana nak dapatkan kemahiran dan sebagainya. Dan soalan yang ibu bapa sentiasa akan suka tanya adalah,
boleh hidup ke, boleh cari makan ke dengan golf ni? Mana nak pergi? Nanti kena pergi kerja kat US ke? Contohnya lah. Jadi pandangan Prof tentang hal itu. Okay, itu soalan yang mencabar untuk saya menjelaskan sebab kita pun baru mula untuk Makcik Mar, kita baru 2 tahun tubuh akademik ini. Tetapi universiti berpendapat bahawa we start somewhere. We have to start somewhere. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Kita ambil contoh Korea sekarang lah. Korea sekarang berapa ribu in the market. Dia start bila? Last 20 years. Dia dah start dah. Thailand, our close neighbor sekarang ni, berapa tahun dah, berapa lama dia dah mula dah. Kita baru nak mula. Jadi kita tak expect lah next 5 years kita boleh produce, tetapi we have to start somewhere. Sebab kita confident dengan infra yang ada di Malaysia ini. Example, kita ada 209 golf course di Malaysia. Banyak tu kan. Menara yang kecil 209 golf course. Tapi tak nampak player profesional yang tertonjol di Malaysia. Mesti ada benda yang tak kena. Kan? Sedangkan di Korea, saya dimaklumkan tak begitu banyak. Bahkan mahal pula tu. Nak main tu kena queue setahun booking. Kan? Dia datang kat Malaysia buat training. Maknanya kita ada ruang. Maknanya kalau dah di-appreciate oleh orang lain di Malaysia ni, kita sendiri tak boleh buat. Tak boleh buat kan. Nak cari coach, insya-Allah saya rasa kita boleh. Jadi saya rasa untuk itu we have to start somewhere. Tapi tak apalah, akademi-akademi yang wujud di kelab-kelab golf yang itu masing-masing pendekatan boleh masing-masing. Teruskan. Cuma saya katakan tadi pendekatan kita mungkin berbeza sikit. Sebab pertama, saya katakan tadi nak melahirkan educated and knowledgeable golfer. That's our objective. Beza dengan orang lain. Sebab kita rasa situ muslimin peranan penting. Maksud saya, dia dapat ijazah dan diberikan proporsional. Kalau dia nak diberikan proporsional. Kan? Ataupun tak dapat, dia tak ada apa-apa, dia jadi manager. Pemain yang berfikiran luas dan tinggi. Ataupun yang jadi teaching pro. Yang ada ijazah, yang educated. Itu dia variety. Masuk dalam industri sebagai pengurus golf ke atau whatever, event management ke whatever itulah yang secara related dengan golf. Jadi kita itu matlamat kita. Jadi untuk itu kita tahu sudah bahawa untuk train golfer ni dia tak boleh lah orang kata daripada buluh. Betul. Tiger Woods example kan. Rebung lah, kena cari rebung. Daripada 3 tahun ni kan. Most of the professional golfer in the world ni semua daripada bawah 15, 16 dah mula dah. Jadi kita sedar benda itu. Sebab itu kita mesti akan mengubah sikit konsep. Agak fleksibel dalam pengambilan mereka ni, agak fleksibel. Kita not only melihat kepada performance akademik, tetapi melihat daripada performance dari segi rezeki case kita ni. Saya nak pergi rehat yang pertama, tapi apabila kembali mungkin Prof boleh bagi gambaran sikit. Adakah setiap hari kelas dia di sini ke, ataupun ada kena masuk kelas tengok teori dulu baru keluar ke? Bagaimana imbangan secara kasar kalau seseorang itu menghantar anak-anak mereka atau anak muda yang melihat tu begitu berminat nak masuk ni, apakah kehidupan mereka ketika belajar di UM ni, terutamanya untuk menjadi seorang yang begitu berpendidikan dan profesional dalam bidang golf? Itu kita bincangkan sebentar lagi. Saya masih berada di Akademi Golf Nasional di UUM Sintok dan masih lagi bersama pengarahnya yang hebat ini, kerana beliau ada aspek psikologi yang sudah sekian lama sebati tapi kini melihat dengan begitu strategik sekali. Mungkin ramai yang tak terfikir bahawa bidang golf itu sebagai satu bidang strategik untuk negara, bukan saja dalam sukan tapi juga sebagai satu industri dan juga sebagai satu pendidikan dan juga penyelidikan misalnya. Saya nak pergi kepada pembangunan dan pendidikan itu kemudian. Mungkin akhirnya kita melihat sukan bukan saja sebagai permainan tetapi dengan yang cara yang lebih 360 darjah. Tapi sebelum ke situ, mungkin elok kalau kita bincangkan Prof, bagaimana hidup seorang pelajar yang belajar mengambil sijil ke, ijazah ke ataupun apa jua di Akademi Golf ini. Terima kasih. Soalan ni soalan bagus ni ya, untuk kita elaborate sikit macam mana pendekatan kita buat untuk beri ruang kepada pelajar belajar dalam kelas dan juga latihan yang dijalankan. Mereka-mereka yang kita ambil ni, kita ada satu agak fleksibel pengajian mereka ya. Mereka boleh ambil 3 jam credit hours, 9 jam credit hours, berdiffer dengan pelajaran biasa ni sampai 18, 21 agak heavy. Tujuan kita kenapa? Semua tujuan kita untuk balancekan supaya dia boleh belajar, mungkin masa belajar panjang sikit lah. Credit hour dia ambil sikit, berlambat macam. Tetapi tumpuan kepada training itu. Sebab kita mensyaratkan untuk mereka ikuti latihan kita at least 20 jam seminggu. Itu dalam structure kita. Bahkan some of them more than that. To become a professional, dia kena
effort lebih sikit lah kan. Ya. Tapi itu dia punya masa yang lebih, itu dia sendiri dia. Tapi kita kurang 20 jam. Dalam masa seminggu kena betul. Sebab itu kita structurekan pengambilan mereka supaya jangan lebih daripada 9 credit hours per semester. Okey. Ataupun paling mana pun 12 credit hours. 12 jam saja untuk classroom mereka. Jadi classroom macam orang lain juga, macam kawan lain juga. Kalau komunikasi macam komunikasi juga, cuma subjek saja. Dengan cara begitu kita boleh bantu mereka menumpu juga perhatian kepada latihan itu. Jadi itu satu yang agak fleksibel, kita beri ruang kepada mereka, dan mereka ini juga kita beri bantuan. Kalau agak tidak berkemampuan untuk ini, kita ada bantuan dari segi akademik, tutorial sebagainya untuk itu, membantu mereka. Dan so far kita lihat cara begitu berkesan lah. Dalam masa 2 tahun pun kita dapat melahirkan peringkat orang kata nasional. Dah sampai pergi kejohanan amatur di Dah negara sampai China. ke international dah sekarang. Lama 2 tahun je Tengok baru. Jadi saya rasa pendekatan itu nampak gaya yang membantu lah untuk kita mendapatkan. Mungkin ada lagi persepsi di luar sana, kalau keluarga saya tak berada, takkanlah saya nak hantar untuk belajar di akademi golf ni. Nanti tak mampu dan sebagainya. Jadi bagaimana aspek persepsi dan realiti tentang golf ini sukan yang elit dan kos yang tinggi itu? Itu saya ingat pandangan umum begitu. Saya dulu pun gitu juga. Golf ni untuk orang elit je kan, ataupun middle class. Sebenarnya sekarang kita tengok perkembangan di Malaysia ni tak semua begitu. Ada pun daripada kampung-kampung yang memang ada bakat di golf ni. Sebab itu bila kementerian menganugerah atau mengamanahkan kepada kita untuk pembangunan ini, dia beri sedikit bantuan lah kepada kita untuk program latihan. Memang kita akan provide everything. Kan? Maksudnya dari segi bola dia, padang, semua everything main kita tanggung semualah. Dari segi kos itu memang tak terlibat. Sedangkan kalau main kat luar, kalau latih kat luar memang itu very expensive. Kita pun tahu kan, kalau pergi Australia 3 bulan pun 60,000. Yang itu kita bagi kemudahan. Dia tak perlu bayar apa-apa pun. Main bola, peri kasut, ibarat tournament pun kita bayar, elon harian latihan pun kita bayar. Jadi membantu mereka. Dan those order yang excellent ini pun ada ruang daripada kementerian memberi beasiswa sukan. Jadi mereka some of them they got scholarship. Bahkan lebih baik scholarship daripada yang biasa. Yang biasa kan. Jadi itu pulang pada mereka ruang-ruang ini untuk mereka nak menggunakan atau kesempatan ini. Okey, berbalik tadi yang Encik Nazri sebut pasal pendidikan. Saya nak bagikan kepada strategi pendekatan kita dulu. Saya terangkan sejarah sikit ya. Pendekatan kita dalam mencapai matlamat akademi golf, matlamat universiti ataupun akademi golf ini ada 4 pendekatan utama yang kita atur sekarang ni. Yang pertama, pembangunan atlet golf sendiri. Program pengembangan atlet golf sendiri yang kita sentuh kemudian Kemudian satu lagi program pensizuazahan. Yang ini saya rasa mungkin bagi saya kata barulah di nasional kita belum ada lagi ya. Kita akan adakan program diploma yang akan kita tawarkan insya-Allah pada 2015 pada September akan datang. Kita ada program pensizuazahan dari peringkat degree. Sekarang ni di UiN kita ada 3 degree yang menawarkan ada minor golf. Example komunikasi, kita ada minor golf. Subjek saya berkaitan dengan golf. Yang saya katakan tadi nak melahirkan graduan yang berkaitan dengan guru tadi. Dan kita ada pelancongan, ada minor golf. Dan ketiga kita ada pengurusan pendidikan, tumpuan kepada minor golf. Dan 3 program ni dia ada option lah peluang pelajar. Yang ini kita nak lahirkan, saya katakan tadi, membantu negara untuk melahirkan tenaga pengurus yang berkaitan dengan golf. Dan pada over and above kita lihat kenapa tidak, kita pun ada expertise dan keperluan pun kita nampak. Kita nak further lagi kepada program master. Itu insya-Allah kita akan rancangan kita akan kita tawarkan pada tahun depan. Dan lebih daripada itu lagi, jangkaan kita juga pengajaran ini dapat kat PhD itu for long term lah yang used to buat di pasal pendidikan tu. Sebab belum ada lagi di Malaysia yang orang buat kajian tentang berkaitan dengan golf. Belum ada lagi. Biomechanics ke, banyak benda lagi yang kita boleh explore kan. Jadi itu balik kepada tadi yang saya sebut tadi berkenaan pembangunan atlet tadi. Yang ini berbalik yang tadi kita ambil student yang handicapnya bawah 10, memang akhirnya kita nak lahirkan training kita ada tenaga pengajar kita dan seorang-seorang lah. Kalau dalam konteks itu, saya nak pergi rehat yang terakhir, tapi bila kembali nanti, bagaimana berada di Sintok ini dan sambutan student-student ataupun pelajar-pelajar terhadap perkara ini, kerana mungkin menuju ke depan akademi ini akan dibesarkan lagi kan, meningkatkan kapasiti optima itu, sama ada dia akan melakukan perkongsian pintar dengan institusi-institusi di luar ataupun institusi lain, tenaga pendahulunya UUM, tapi rangkaiannya boleh di institusi lain juga. Misalnya kita nak juga doktor yang ada minor golf misalnya, supaya melahirkan insan seimbang. Saya rasa golf ni akan menarik minat ramai orang kerana dia tak merasakan bahawa dia terlalu tidak mampu untuk bermain golf misalnya dalam aspek fizikal. Kalau bola tu mungkin dia rasa bukan itu yang dia kendaki misalnya. Tapi golf ini boleh juga menjadi satu tempat kerana kita tahu
nilai perbincangan di medan-medan golf juga tinggi. Di kelab-kelab itulah keputusan-keputusan penting untuk negara misalnya dibincangkan dalam aspek bisnes sebagainya. Jadi bagaimana nak membudayakan golf itu dalam acuan Malaysia, dalam arti kata masyarakat kita, itu kita bincangkan selepas ini, kerana saya tahu Prof ni ada banyak rancangan-rancangan kreatif ni ke depan. Itu kita beritahu selepas ini. Bagaimana rasanya menjadi seorang pelajar yang akan keluar sebagai seorang yang pro ataupun profesional dalam golf? Saya dah terlalu lambatnya. Zaman saya masuk Universiti Tempatan dulu tak ada ditawarkan kursus seperti ini. Tetapi kini ada, dan di Universiti Utara Malaysia tempatnya pun anda boleh lihat memang sesuai untuk pemikiran itu. Tapi kita nak melonjak pemikiran itu lebih tinggi. Dan negara nak pergi kepada tahap negara maju, salah satu definisinya adalah pendapatan yang lebih tinggi. Dan kita tahu industri golf sedunia memang lumayan. Tapi bukan itu saja. Kalaupun anda tidak jadi pemain profesional, anda boleh masuk dalam pengurusan dan masih lagi memberikan sektor perkhidmatan satu nilaian yang tinggi, kerana mungkin apa yang digerakkan oleh UUM sekarang boleh menyaksikan Malaysia mengeksport perkhidmatan kejurulatihan, perkhidmatan pengurusan sukan yang bernilai lumayan seluruh dunia ni. Tapi pembinaan kapasiti itu mungkin perlu menyaksikan kita membudayakan aspek golf ini bukan hanya sebagai satu permainan elit, tetapi sebagai satu ilmu, sebagai satu pendidikan dan sebagai satu platform pentas sosial. Dan mungkin gabungan bersama di antara Akademi Golf Nasional dengan institusi di luar salah satu jalan penting untuk merangkaikan rangkaian ini. Terima kasih Cik Kamal. Ini pun bagus juga kita berkongsi, saya rasa ya. Okey, mula-mula ni kita pun rasa bimbang juga. Masa you kata tadi industri golf ni macam orang pandang elit, orang tertentu saja kan. Tapi bila kita dah dia 2 tahun ni akademi, 2-3 tahun sebelum itu kita perkembangan, dia nampak memang masyarakat ni ada tempat lah, ada ruang lah, ada berminat lah dalam perkara itu. Itu satu perkara, saya tak tentu lagi, itu saya akan tentu kemudian. Tapi balik kepada Cik Kamal sebut ni pasal macam mana strategi kita untuk kita mau. Kita memang atur perkara ini sebagai tahu bahawa untuk kita menunjukkan diri, untuk kita meletakkan tempat kita ke pangkat negara ataupun nasional, kita perlu dikesamam. Dan untuk itu kita ada beberapa MOU dengan badan-badan profesional yang berkaitan dengan golf. Kalau di Malaysia ni MGA. Okey. Sebab itu penting, sebab apa, dia ada networking dengan luar negara. Pasal dia lah persatuan golf yang diiktiraf. Nak iktiraf satu dia, yang kedua nak beruang pada kita untuk pergikan ramah tu kena melalui dia. Rangkaian tu dah ada dah. Itu satu. Yang keduanya, apa yang kita buat untuk kita, MGA ni juga dia nampak organisasi yang boleh bantu kita mengenal pasti potensial kandidat yang akan masuk ke UM. Okey. Itu yang memang kita gunakan untuk MGA, dan memang membantu sekarang ni. Pelajar-pelajar kita yang pergi hantar pada memang MGA banyak membantu kita perkara ini. Yang kedua, insya-Allah pada sebelah bulan ini kita akan ada MOU juga dengan PGM. Okey. Ada badan proportional golf yang melatih pro ni. Itu di antara strategi kita di lokal. Dan kita juga ada intention untuk merang keluar negara. Insya-Allah kita cuba war-war lah negara jiran kita, nampak ada ruang itu yang kita boleh mengadakan kerjasama strategi seperti itu. Saya ingat ini di antara strategi kita lah. Amat penting. Saya percaya amat penting perkara itu. Setuju. Untuk kita meletakkan. Kalau tidak nanti dah duduk situ, betul, orang tak kenal pun kan. Dan untuk go further pun mereka tak ada ruang kan. Jadi ingat itu perkara itu penting. Okey, balik kepada tadi saya katakan tadi berkenaan dengan masyarakat ni. Pada mula-mula dulu kita pun takut juga. Ada ke atlet golf, sebab golf ni kita tahu tak boleh ambil orang dah umur 20 tahun. Too late lah. Very late kan. Jadi apa cara kita nak buat? Rupanya bila kita dah mula meletakkan diri kita, sebab kita beberapa pelajar kita pergi tournament di peringkat nasional, masyarakat dah mau nampak, parent mau nampak. Sekarang ni bahkan kita boleh pilih pun yang terbaik di antara komuniti. Ada kemewahan memang itu. Memang ada potensi, memang ada. Pergi mana orang bercakap peluang belajar ke universiti UM ada. Kalau main golf pun akan ada peluang untuk belajar UM. Jadi saya rasa ini satu perkembangan yang sihat dalam kita. Kalau kita lihat dahulunya memang sukan lelaki lah. Golf ni. Tapi kini kita tengok bukan saja berpakaian putih, tapi ada color merah jambu juga di padang golf. Selebriti. Dan mereka meningkat naik. Dan kita tahu ratio ataupun nisbah pelajar keseluruhan di institusi pengajian tinggi Malaysia ni memang lebih banyak kepada golongan wanita, pelajar wanita misalnya. Dalam golf ni macam mana dilihat kepada perkara itu? Kerana ada bezanya ruang dan rangkaian untuk masuk kepada golf lelaki dan ruang rangkaian untuk masuk golf wanita.
It's a good question. Sebenarnya tengok sekarang kejayaan dalam bidang sukan, wanita pun dah ramai. Ya. In fact, I so surprised untuk maklumat Kamarul ya. Saya dapat handicap kosong 3 orang pelajar wanita yang boleh masuk tempat kita. Mana ada? Ada lagi kat market. Baru ni saya pergi tournament dia Penang Open. Ramai orangnya ladies yang bakal-bakal yang single, handicap kosong, handicap main semua ni kan. Di mana ada? Saya ingat ruang untuk mereka pedal tadi ataupun ruang untuk mereka nak menjadi profesional kepada ladies ni memang ada banyak. Cuma dulunya mungkin ada kemampuan, ada sikit tapi tak ada ruang. Tak sampai. Dan itu mungkin lautan yang lebih biru berbanding dengan lelaki ni. Kerana di depan, di luar sana, kalau lelaki tu dah ramai tapi wanita baru nak meningkat. Tapi dari segi sukan ni saya tengok di golf lah masih lagi dominasi lelaki. Menuju lelaki lah. Dalam konteks itu juga Prof, sebelum kita menuju ke akhir, bagaimana Prof melihat pada rangkaian kerja, rangkaian pintar usaha sama itu, sekarang kan public private partnership dan sebagainya, dan kalau kita tengok pertandingan bertaraf antarabangsa baru-baru ini pun berlangsung, dan dekat pula tu kan kala di antara satu pertandingan kejohanan besar golf Malaysia dengan satu kejohanan yang lain. Kita tahu nama-nama besar syarikat korporat seperti Sime Darby, CIMB. Jadi bagaimana nak bersama dengan diorang ni daripada awal, kerana daripada kita hanya menganjurkan kejohanan, mungkin kita boleh rangkumkan sampai ke sini. Untuk maklumat Kak Marul ya, berbetulan kita ada seorang pelajar wanita yang baru-baru ni untuk LPGA yang dia guna Sime Darby tu, memang seorang daripada pelajar kita termasuk training. Cuma lelaki sikit bila test, qualifying test tu dia tak berjaya masuk ya. Jadi maknanya pelajar kita sudah penampai taraf itu. Cuma untuk lebih tinggi daripada pangkat international itu mungkin kita makan masa sikit sebab kita pembaru. In fact, badan-badan lain pun main peranan dalam perkara ini. Yang satu. Yang keduanya, sebab badan-badan tadi kan, saya kata MG saya sebutkan tadi, sebenarnya baru-baru ni kita 6 orang mewakili negara Malaysia, 3 orang daripada kita daripada China dipilih oleh based on merit, dihantar oleh MG dalam pelajar kita 6 orang, 50% is our student. Jadi maknanya memang orang kata peranan luar tu kita gunakan platform ini untuk mereka. Bahkan untuk maklumat yang terdekat ni, SEA Games Disember ni di Burma, 2 orang daripada kita, 4 orang national player, 2 orang daripada UN. Jadi maknanya sampai ke tahap walaupun kita baru bermula, dan saya yakin ada yang pelapis-lapis muda yang kita rekrut ni, insya-Allah saya kata kita bantu, insya-Allah kita akan bantu negara lah. Badan lain pun main peranan juga, saya tak nafikan benda tu. Saya tak maulah kata kita menguasai segala-galanya. Tapi sekurang-kurangnya ada daya baru. Tempat baru yang boleh. Prof, sebelum kita akhirkan dalam 30 saat itu, mungkin saya bagi peluang untuk Prof bercakap kepada penonton di sana. Perbezaan yang Prof tengok sebelum adanya Akademi Nasional ini dengan sekarang, kerana sudah sekian lama ramai ibu bapa yang semakin profesional di luar sana dalam kerjaya masing-masing. Mereka mahu sebenarnya membantu negara dengan menghantar anak mereka menjadi bakat masa depan, bukan nak minta jadi accountant sahaja, peguam, doktor dan sebagainya. Tetapi keyakinan itu harus mereka diyakinkan bahawa ya, dengan jalan ini ada jalan akademik dan ada jalan profesional. Okey, dulu kita ingat sokan ni, kalau sokan memang ada prospek, bila habis je separuh jalan tak berjaya dah, tak ada, no future. Sebab sekarang dia ada peluang lagi untuk belajar. Jadi kita akademi kita buka ruang, those ada yang excellent dari segi sokan ni, terutama dalam training golf dan akademik pun boleh kita pertimbangkan, dia boleh further belajar. Jadi makna ruang terbuka luas. Dengan cara begitu saya nampak dah mula masyarakat sedar bahawa sokan itu mempunyai kejayaan yang luas dan mempunyai peluang mereka untuk belajar ke peringkat ijazah. Dan dengan dokongan akademi yang bertaraf seperti Akademi Nasional di UiM ni, tentunya tak akan membiarkan alumni mereka kesendirian atau bersendirian. Rangkaian global sudah pun dinyatakan, dan terima kasih banyak kepada Prof. Terima kasih banyak kepada Universiti Utara Malaysia kerana telah memberikan kami ruang dan peluang untuk mencungkil cerita-cerita menarik seperti ini dari Utara Malaysia. Sekian. Selamat malam, jumpa lagi. Hantarkan pandangan anda sendiri kepada Facebook, Instagram dan semuanya social media sosial yang ada bagi Astro Awani, termasuklah astroawani.com. Sekian. Terima kasih.